Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adila Muhammad dalam Buletin Mingguan MSN edisi ketiga. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Saksikan. Seramai 187 atlet terlibat dalam sesi libat urus model baru pembangunan belia di Dewan Bankuet MSN yang bertujuan untuk membolehkan atlet memberikan aspirasi, idea, pandangan, impian serta perancangan apa yang mereka mahukan untuk 10 tahun akan datang sebagai belia. Matlamat model ini adalah untuk mempersiapkan belia Malaysia menjadi belia pintar ke arah masyarakat 5.0. Modal pembangunan belia ini berpandukan 5 teras iaitu pendidikan dan latihan berkualiti, penciptaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan, kecergasan dan kesejahteraan hidup, penglibatan dan suara belia serta pembangunan dan pengaplikasian data. Kursus Pengadil Wanita FAM MSN 2021 di bawah program Wanita dalam Sukan ini dikelolakan oleh Sekretariat Wanita dalam Sukan dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Malaysia bermula 6 hingga 8 Disember 2021 di Wisma Tabung Haji, Kelana Jaya, Selangor. Kursus dikendalikan seorang instruktor pengadil FIFA dan dibantu seorang instruktor pengadil kebangsaan. Kursus dihadiri 25 calon pengadil wanita dari seluruh negara. Sementara itu, 5 atlet para negara menerima anugerah khas Paralimpik yang diperkenalkan buat julung kali sempena sambutan Hari Orang Kurang Upaya Sedunia Peringkat Kebangsaan 2021 pada 3 Disember yang lalu. Anugerah tersebut adalah sebagai pengiktirafan di atas pencapaian memenangi pingat di Sukan Paralimpik Tokyo yang lalu. Anugerah disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada Boni Bunyagustin, Chia Lek Hau, Abdul Latif Romli, Jong Yi Ki dan Chu Wei Lun. Kejohanan bola jaring Pusat Latihan Negeri 2021 ini berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Sebanyak 12 pasukan dari Pusat Latihan Negeri bersaing dalam kejohanan yang bermula 3 hingga 5 Disember. Pasukan Johor dinobatkan sebagai juara, manakala pasukan Kedah menjadi naik juara. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah merasmikan program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Program yang berlangsung dari 9 hingga 12 Disember itu menyediakan pelbagai aktiviti menarik untuk orang ramai. Laporan penuh bersama Nurul Ain Othman. Genap sudah 100 hari pentadbiran Kabinet Keluarga Malaysia. Saya berpeluang bersama-sama dengan warga Kementerian Belia dan Sukan dan juga kementerian-kementerian yang lain mengadakan pameran di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur selama 4 hari bagi menyokong 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Antara yang menarik di booth pameran KBS adalah penampilan khas 10 atlet negara. Antaranya ialah Datuk Penelela Rinong, Muhammad Ziad Zulkifli, Surish Selvatambi dan Muhammad Rafiq Ismail. Dan turut bersama dengan saya adalah YB Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Faizal Azumu. Okey, Datuk boleh kongsikan program hari ini? Hari ini adalah program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang dianjurkan oleh kerajaan untuk kita memberi showcase kepada seluruh rakyat tentang apakah pencapaian yang telah mampu kita lakukan dalam masa 100 hari dalam mentadbir kerajaan Malaysia ini. Alhamdulillah, ianya disambut dengan baik dan saya juga bersyukur kerana orang ramai yang hadir juga dapat memberi pandangan, idea tentang bagaimana boleh kita memperbaiki usaha-usaha dalam memberi perkhidmatan melalui Kementerian Belia dan Sukan. Minat orang ramai untuk sama berkunjung ke gerai kami dan juga dapat bergambar bersama dengan atlet-atlet kebanggaan negara. Di samping itu juga mereka boleh melihat produk-produk yang ada di Kementerian Belia dan Sukan ini dan turut boleh beri pandangan, idea tentang bagaimana kita boleh memperbaiki usaha-usaha dalam memberi perkhidmatan melalui Kementerian Belia dan Sukan. Demi atlet sebarang kam-kam, terima kasih. Sekian saja daripada saya, Nurul Ain Osman, untuk Buletin MSN. Malang hadir bertimpa-timpa. Dalam tempoh 12 bulan, dugaan hadir bersilih ganti buat atlet pencaksilat negara Nur Farah Mazlan.
Atlet kelahiran negeri di bawah Bayu itu diuji dengan jangkitan COVID-19 dan kecederaan serius dalam tempoh 1 tahun. Ikuti perkongsian bersama Kellingham. September 2020 bermula duka bagi Farah apabila kecederaan lutut serius memaksanya menjalani pembedahan lutut ACL di Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia yang memaksa beliau berehat selama 6 bulan. Pemenang pingat perak kejuaraan pencaksilat dunia 2018 itu menjalani proses pemulihan kecederaan di ISN dan hanya mengikuti sesi latihan dalam talian sahaja. ACL tu saya kena dalam last year bulan 9 and then operate macam tu. After operate saya ikut rehab and physio dekat ISN. Dalam masa setahun jugalah nak kena fully recover, discharge daripada fisioterapi. So dalam masa setahun tu banyak program lah yang pihak ISN bagi supaya recover. Dan dalam masa sama saya ikut training team juga, tapi atas nasihat fisioterapi saya mana yang boleh, mana yang tak boleh. Selepas melengkapkan proses pemulihan itu, niat untuk segera kembali bersama kem latihan skuad negara terjejas apabila Farah kemudiannya disahkan positif COVID-19. This year pada bulan 9 tu saya kena COVID sebab abang saya dia macam ada simptom and then dia check tu and then dia positif. So saya waktu tu dekat Sabah, duduk rumah lah. So kita orang satu family check, tahu-tahu satu family kena COVID. Namun Farah masih percaya dia mampu bangkit daripada 2 ujian sukar itu dan optimis mampu menghasilkan pencapaian baik pada tahun 2022 nanti. Untuk next year, banyak kejuaraan, tapi yang saya betul-betul nak fokus ialah World Champion sebab memandangkan Malaysia jadi tuan rumah, dijangkakan pada bulan 7. Kena work hard lah. Status sebagai seorang atlet menyukarkan Muhammad Alif Nur Muhammad Yunus, atlet perahu naga, untuk mendapat peluang pekerjaan selepas kepulangannya dari Sukan SEA 2019. Atlet berusia 32 tahun itu menyatakan cabarannya untuk mengimbangi kerjaya dari segi kerjaya hakiki dan juga kerjaya sebagai seorang atlet. Pada awalnya macam biasa, bila mencuba belum ada dapat keputusan yang bagus. Dalam setahun lebih tu banyak kerja saya buat. Saya buat rider delivery, saya cuba online selling, saya buat dropship. So dari situ memang tak banyak income, at least boleh memberi family makan, so kelengkapan yang secukupnya. Tapi komitmen masa tu memang sangat tinggilah. Dari ejen penghantar makanan ke servis penghantaran Grab, Alif terus berikhtiar untuk mencari kerja demi menyara hidup dan keluarga. Pada 18 Mei 2020, beliau telah menghubungi pihak MES melalui email MES Careline untuk memohon pandangan mengenai kerjaya. Beliau telah menggunakan surat sokongan MSN bagi memohon pekerjaan di beberapa syarikat dan akhirnya berjaya mendapat pekerjaan di syarikat Takaful Malaysia Berhad sebagai Wintel Engineer pada November 2021. Saya berterima kasih juga kepada MES sebab memang saya dapat rasakan daripada sokongan itulah saya mendapat pekerjaan sekarang, dan mereka bertanyakan dari mana sumber yang menyatakan mengesahkan surat atlet. So dari situlah surat yang MES sediakan, sokongan yang diorang bagi. Apabila saya email ke syarikat, saya CC MES punya program, so dari situ diorang terima saya seadanya. MES adalah satu program yang menyokong atlet ke arah capai kejayaan dalam bidang pendidikan, kerjaya dan kebajikan atlet itu sendiri. Apabila atlet itu bakal bersara, MES akan membantu atlet mencari peluang-peluang kerjaya bagi atlet-atlet yang memerlukan bantuan dan khidmat nasihat daripada MES untuk mendapatkan pekerjaan sama ada secara sambilan ataupun secara tetap. Saksikan 5-5 bersama Haji Skota minggu ini bersama saya, Sial Zulkifli. Kita letak daging, lidah, paru. Lidah apa? Lidah paru dengan perut. Dalam mie.
Laporan itu mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Kita berjumpa lagi dalam edisi akan datang.